Fokus negeri di bawah Bayu, keperluan aset di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone perlu diperkasa secara menyeluruh. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya sahih, Kerajaan Negeri Sabah tidak akan berputus asa meneruskan tuntutan 40% geran khas untuk Sabah di bawah artikel 112D Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor semasa Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob secara maya semalam. Datuk Haji Ji menerusi satu kenyataan berkata semasa sesi tersebut beliau turut memaklumkan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bersetuju pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sabah berdasarkan pentadbiran. Dalam masa sama, Sabah dan Sarawak juga bersetuju bahawa persetujuan yang di-Pertua Negeri diperoleh terlebih dahulu sebelum cadangan pelantikan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut membangkitkan isu keperluan untuk menaik taraf kemudahan pos kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Indonesia. Keperluan aset bagi kegunaan anggota keselamatan yang bertugas di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone perlu diperkasa secara menyeluruh. Perkara itu penting bagi memastikan anggota keselamatan negara sentiasa siap siaga dalam pelbagai aspek. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengambil serius keperluan pasukan keselamatan khususnya mereka yang bertugas dalam S-Zone. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Majlis Keselamatan Negara akan menyampaikan perkara berkenaan kepada kementerian terlibat dan menyokong agar peruntukan diberikan bagi memperkasa aset yang perlu. Ini semua perlu lihat secara menyeluruh. Kita tidak mampu untuk membiarkan anggota keselamatan kita terpaksa struggle dengan aset yang sudah menjadi obsolete ataupun substandard. Kita mesti memastikan ke tahap kesiapsiagaan aset-aset kita. Tan Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja di Semporna. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke beberapa pos kawalan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) di sekitar pulau di Semporna. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar juga mendapati terdapat isu berkenaan telekomunikasi yang memerlukan peningkatan. Justru beliau bersedia memberi kelulusan menggunakan dana tabung perkhidmatan sejagat USP agar mampu melengkapkan keperluan di kawasan terpencil dan kawasan berkeperluan khas selain mempertimbangkan untuk mewajibkan pembekal dan syarikat telekomunikasi untuk meningkatkan keperluan di kawasan tersebut. Dalam pada itu, keselamatan pusat dan pulau Peranginan sekitar perairan Semporna berada dalam keadaan selamat dan sangat terkawal di bawah Eastern Sabah Security Command (ESCOM). Ia terbukti dengan kehadiran pelancong yang amat menggalakkan setakat ini. Pegawai Daerah Semporna, Juraimin Jadil berkata walaupun Semporna belum dibuka kepada pelancong dari negara China, Korea dan Jepun, namun kehadiran pelancong dalam Sabah dan dari Semenanjung amat menggalakkan kerana kebanyakan pusat peranginan di daerah ini telah habis ditempah sehingga bulan Disember. Memang tidak ada kerisauan lah untuk pelancong-pelancong dari luar. Dan kita memang mengalu-alukan kehadiran mereka pada masa ini. Dan seperti kita sedia maklum, pagi ini adalah yang berhormat Datuk Seri Anwar Musa membuat tinjauan dan akan membantu kita untuk meningkatkan komunikasi di kepulauan-kepulauan di Semporna ini, dan kita yakinlah tidak ada lagi kerisauan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengiringi Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ke Pulau Mabul Semporna. Sementara itu, penduduk di pulau berkenaan turut menyatakan rasa selamat di bawah jagaan ESCOM. Alhamdulillah bagus. Dia ada kerjasama dengan pihak kampung dan juga dia bertugas dalam 24 jam. Itulah Pulau Mabul cukup, alhamdulillah tidak ada juga gangguan apa-apa atas keselamatan daripada pihak ESCOM. Alhamdulillah semenjak ada pihak keselamatan terutama ESCOM yang berpusat di Pulau Mabul ni, masyarakat lega dan senang sebab keselamatan mereka terjamin.
Alhamdulillah. Kita nampak aktiviti pihak keselamatan dan mereka bertugal ganti rondaan siang malam. Sejak wujudnya Eskom di Sabah, bagi kami masyarakat di Pulau Mabul amat mengaluk-alukan ataupun satu perkhidmatan yang cukup cemerlang dan terbaik. Di mana masyarakat kampung begitu rasa selesa dan selamat, aman dan sentosa. Keselamatan sini kita ada pasukan marin dengan PGA. Sini memang alhamdulillah memang selamatlah di Pulau Mabul ini. Kalau ada yang melancong di luar sana itu silakanlah datang Pulau Mabul. Memang sini memang selamatlah. Pulau Mabul sempurna diduduki lebih 4,000 penduduk dengan penduduknya 100% merupakan nelayan ikan tuna laut dalam. Daerah Senakan dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 2022 Oktober depan. Sambutan bakal diisi dengan pelbagai pengisian termasuk perarakan sepanduk, forum perdana dan pertandingan had. Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata dengan penggiliran dalam penganjuran acara besar di negeri ini memberi peluang seluruh masyarakat merasai kemeriahan perayaan peringkat negeri yang diraih. Sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini dipilih Sandakan dan kita yakin Sandakan dapat melaksanakannya dengan baik kerana Sandakan sebelum ini juga pernah menjadi tuan rumah Majlis Tilawah, tuan rumah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perayaan yang lain. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk sambutan berkenaan di Majlis Perbandaran Sandakan. Sambutan berkenaan menyasarkan kehadiran 4,000 penduduk. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan mengambil kira cadangan dan aduan diutarakan masyarakat dalam usaha mewujudkan persekitaran bandaraya yang selesa dan mesra penduduk. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip berkata ia termasuk cadangan yang diutarakan dalam sesi Town Hall sesi ketiga di BKK melibatkan pengendalian aduan awam, sistem tempat letak kenderaan dan usaha menjadikan Kota Kinabalu bandar bebas plastik. Selain itu ada juga cadangan tentang macam mana mengubah surface jalan raya untuk kawasan-kawasan perumahan. Yang ini kami akan teliti, ya, kami akan teliti. Saya kira satu lagi tentang tempat letak kereta yang mana memang pun dalam tindakan untuk di BKK mengubah undang-undang sebelum kita boleh implement sistem yang berbezalah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi Town Hall di BKK 2022 di Kota Kinabalu. Sesi ini bagi memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk menyumbangkan idea sekaligus melibatkan diri dalam perancangan program pembangunan Kota Kinabalu sejahtera. Sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Jam.